Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Akta Tenaga boleh diperbaharui. Berikut merupakan nama-nama ahli kumpulan kami. Di saat seluruh negara sedang berdepan dengan krisis perubahan iklim, peralihan kepada emisi sifar bersih atau Zero Net Carbon yang memfokuskan pada rantaian bekalan hijau global adalah satu langkah yang tepat dan ke depan. Bertepatan dengan teras dasar perubahan iklim negara, iaitu pemantapan dasar tenaga perlu mengambil kira amalan pengurusan yang meningkatkan tenaga boleh baharu dan kecegapan tenaga. Kini, tenaga boleh baharu TBB telah dilihat sebagai salah satu sumber penjanaan tenaga yang paling cepat berkembang. Ia dijangka menjadi sumber tenaga terbesar pada tahun 2040. Ini jelas bertepatan dengan Pelan Hala 7 Tenaga Boleh Baharu Malaysia MY RER 2022-2035. Ia tertumpu kepada peralihan tenaga karbon rendah yang mana Malaysia menyasarkan untuk mencapai 40% kapasiti tenaga boleh baharu, mengurangkan 50% kapasiti penjanaan arang batu serta 35% emisi CO2 keseluruhan berbanding paras tahun 2005 menjelang tahun 2030. Pada peringkat nasional, komitmen ini juga bertepatan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara neutral karbon seawal tahun 2050 dengan memenuhi teras komitmen alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Menyedari kepentingan tenaga sebagai salah satu komponen penting untuk pembangunan sosioekonomi negara yang mampan, kerajaan harus mengkaji polisi tenaga yang sedia ada untuk memastikan kesediaan dan keselamatan bekalan tenaga di negara ini. Berdasarkan kepada pindaan rang Undang-Undang Akta Tenaga Boleh Baharu 2011, iaitu Seksyen 1 dan memasukkan Subseksyen 3 untuk membolehkan Menteri menggantung kuat kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan akta ini di bahagian berlainan di Malaysia. Saya melihat keperluan ini dilihat bertepatan dengan beberapa faktor. Pertama, ini terkait dengan penyemakan semula pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 berkaitan hak serta kuasa autonomi di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan kepada Sabah dan Sarawak. Kedua, ini juga selari dengan hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menyerahkan kuasa autonomi pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah, memandangkan ianya masih di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Ini termasuklah pelaksanaan mekanisme Fit-in Tarif FIT di bawah selia Akta Tenaga Boleh Baharu 2011, Akta 725 dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011, Akta 726. Ketiga, ini juga bertepatan dengan Pelan Hala 7 Tenaga Boleh Baharu Malaysia MY RER 2022 hingga 2035 oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari SEDA Malaysia, yang turut menangkap perancangan pembangunan TBB negara serta memberi panduan kepada pemain industri mengenai hala tuju pembangunan TBB mengikut kawasan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang pastinya untuk peralihan terbaik ke arah sistem tenaga rendah karbon. Justeru, kami berpendapat terdapat keperluan untuk meminda akta tersebut bagi memastikan proses penyerahan kuasa autonomi pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah boleh dilaksanakan dengan teratur dan memenuhi Perlembagaan Persekutuan.